Mereka berdua adalah tiang saya. Pasal kalau tak ada dorang, saya susah untuk saya menikah ni. Selamat menonton ya guys. Hai semua, projek Sentuhan Kasih yang dibawa oleh The Tech Team bertemu anda sekali lagi. Betul tu Kak Noi, Sentuhan Kasih kali ini bakal menyelam bersama pengalaman kehidupan Encik Hakimin. Sebelum itu, kita mahu mengucapkan berterima kasih kepada Encik Yaya kerana memberi kami sokongan lagi. Semoga apa yang dipaparkan pada hari ini memberi kita refleksi dalam kehidupan seharian. Mari kita join Kak Long dan Kak Lala. Jom. Itu dia. Terima kasih Abang Parker dan Kak Noi. Sebentar lagi kita akan mengenal lebih rapat dengan Cik Hakimin. Tetapi seperti episod-episod yang sudah, kita ada tetamu undangan. Episod kali ini ialah Marina Yusof. Terima kasih. Kita lah patut terima kasih sebab sudi support kami di Sentuhan Kasih. So Marina, tanya dapat you punya ijazah. So apa you punya plan? Okey, sebenarnya plan nak kata plan tu macam tak ada plan, tapi insyaAllah kalau ada rezeki mungkin tahun depan nak sambung lah master. Alhamdulillah. Amin. Selain daripada tu, biasalah saya sibuk dengan Seri Warisan, kita punya performing art sebagai creative director. Banyaklah planning yang kita buat, show sikit-sikit. Tapi sebenarnya hari ni tak nak cakap pasal saya lah. Sebab tumpuan kita ni, kita ada tujuan nak bersama dengan keluarga Encik Hakimin kan? Betul tu. Sekarang mungkin dia dah tunggu kita ke atas. Ayo kita naik. Jom. Apa khabar Cik Hakimin? Baik. Cik Hakimin mungkin boleh berkongsi sikit tentang penyakit yang Cik Hakimin sedang lalui. Sakit saya actually dah lama. Bermulaannya mengenai jantung. Daripada jantung tu kan, saya kena buat clipping. Kena pula tu sakit lain, dementia. Banyak lupa. Kena pula gout. Daripada gout tu ada darah tinggi, ada kolesterol. Tadi kita dengar Cik Sharifah berbual. Rasanya lebih elok kalau kat sini boleh berkongsi dengan kita semua Cik Sharifah. Lepas saya berhenti daripada kerja administration tu, I apply for a canteen storeholder. Ramai cakap, especially in primary school, you can't do much. Kerja dengan dia, diorang ini very struggle. I don't make any profit. Loan lagi ada. I pinjam dengan orang dia lagi ada. Pasalkan dia, and my anak the appointment semua, I got no choice. Dia kena the second one, masa tu was in 2023. Pagi tu, bila dia bangun, dia totally blank. Dia tak ingat apa-apa, alih-alih dia nangis. Masa tu masih ingat dia di kat dapur itu. So I thought was nothing. Bila sampai kat sekolah tu, dia tak boleh buat apa-apa. Pergi ambil kinjan tu, dia jalan. Dan ambil sate, dia jalan. Dan dia tak ingat apa-apa nak buat. Sekolah tu cakap, you got to call the ambulance really. Pasal cara dia dah macam lain ni. Ada ambulans datang tu, dia BP dah too high, 200 plus. Was ICU dan after that transfer to scope department. Normal ward integrated to St. Andrew. Tapi he want to discharge, forced discharge because he think of financial everything. Since last year, dia tak nak admitted. Actually dah berapa kali dia nak kena admitted. 2 weeks ago pun, supposedly he was supposed to be admitted. Tapi dia tak nak. I understand why he don't want. Kalau pernah dekat National Heart, jauh. Pasal setiap kali pergi kan, habis kena reject. Pasal BP terlalu tinggi. Apakah yang keperluan yang perlu for daily necessity? He's using more than 1 packet 10% per day basically. Because dia pakai satu kali mungkin 3-4 because tembus. Puan Sharifah sekarang bekerja? Sekarang painting, tapi kantin temporary macam on and off ni pasal dengan keadaan dia. Dan dengan my son is a severe asthma sama eczema. Eczema dia kurang sikit tapi asthma because dia under CPAP machine semua. Cik Sharifah kirakan the only one yang caregiver untuk... Tak juga. Kerja-dua ada juga. Appointment ada. Certain time, I keep on changing pasal clash dengan dia punya. Kadang-kadang clash dengan dia punya. I think I still can, masih boleh lah. I was admitted. Then I thought it's a high blood pressure. But it's not a high blood pressure. It's a low blood pressure. Low blood pressure then it's a kidney stone. I go for second operation juga. Until now, I cannot control my where they want to start. Adakah makna yang you pun kena pakai diapers also?
be fair and easy because I see. Jadi keperluan asal is very important to sekeluarga. Cik Sharifah sendiri juga ada penyakit, tapi mungkin Cik Sharifah boleh kongsi how you ada kekuatan sebegini. Tulis sayang. I cuma ada dia dengan dia semua. Even bila I pakcik balik, kalau macam mana pun I berpisah, Betul. I got nobody. Cik Sharifah, apakah harapan Cik Sharifah? Cuma saya harap saya tua boleh jaga dia ni. Tapi saya rasa Cik Hashimin ni kuat kerana Cik Sharifah. Betul tak Cik Hashimin? Harapan saya cuma satu aja. Mereka berdua alat tiang saya. Pasal kalau tak ada diorang, saya susah untuk kain berdikari, untuk buat apa-apa. Kadang saya banyak benda saya tak boleh buat. Satu harapan yang kita semua doakan yang terbaik untuk Cik Hashimin dan isteri dan juga anak juga. Mereka melalui ujian yang sangat berat, bukan saja dari segi penyakit, dari segi keuangan, rawatan dan juga yang paling saya terkesan ialah emosi. Kak Sharifah walaupun dia sendiri ada penyakit, dia tetap kuatkan diri untuk membantu suami dia dan juga untuk membantu anak dia yang juga ada penyakit yang kronik. So wanita-wanita di luar sana, jangan remehkan diri anda sebab you are the pillar of a family. Hit me hard. It felt so close to home lah, because I also went through something similar. To all the mothers or wives, people out there who's going through the same thing, please don't give up. Sokongan daripada family itu memang sungguh-sungguh penting. Bila Encik Hashimin cakap pasal kalau tak ada bini dia, tak ada anak dia, dia tidak boleh continue living, tak motivated kan. Itu betul ada impact. It's a very good initiative from Cik Yaya also. I don't think banyak orang yang macam Cik Yaya ni. I also hope that ada juga yang orang-orang muda yang kita kat luar sana boleh mampir ke depan, jadikan sukarelawan macam Cik Yaya ni. Kami sekarang bersama Cik Yaya yang tidak asing daripada aktiviti-aktiviti sukarelawan khususnya TAA. Boleh Cik Yaya terangkan sikit tentang case study tadi? Saya telah bertemu dengan Hashimin dan juga Sharifah secara kebetulannya waktu saya menjadi pengerusi di kaki bukit. Satu ketika saya berundur pada kaki bukit, saya diberitahu bahawa keadaannya menurun. Saya datang bertemu dengan beliau dan Hashimin dah mula kena pakai hospital bed. Kemudiannya saya cuba dapatkan katil hospital. Itu permulaan dan bagaimana saya mula membantu beliau. Kami dengar Cik Yaya sekarang sudah membuka sendiri Pertubuhan Kebajikan. Saya boleh Cik kongsikan sikit? bila saya retire pada baru bulan lepas saya rasa tenaga saya masih ada dan juga sokongan daripada rakan-rakan kuat. Jadi sebab itu saya fikirkan ada baiknya saya mau lanjutkan saya punya tugasan. Apakah harapan Cik Yaya dengan pertubuhan ini buat masa akan datang? Saya ingin ambil one small step yang sebagai sebuah pertubuhan baru. Bagaimana saya dapat membantu golongan yang lebih muda menampil ke hadapan untuk bersama-sama mempelajari ataupun saya dapat mengongsi pengalaman saya pada mereka. Cik Yaya dah 74 tahun. Saya begitu, alhamdulillah. Boleh tak kita tahu bila Cik Yaya nak stop ni? InsyaAllah pada masa yang ditetapkan, insyaAllah saya akan memberi peluang pada orang lain. Kita pun harap Allah mempermudahkan segala urusan Cik Yaya dengan organisasi baru. Take so much passion to do what you do and dia punya is very rewarding Masya Allah lah. Teruslah menonton Sentuhan Kasih setiap minggu sebab saya ada hadiah istimewa untuk anda semua. Tapi anda mesti menjawab soalan-soalan ini. Kalau anda tahu jawapannya, jangan lupa hantarkan kepada kami ya. Itu dia tadi kisah Cik Hakimin. Ada banyak lagi orang seperti beliau. Semoga Allah permudahkan urusan beliau. Terima kasih kepada Marina dan Cik Yahya. Sehingga kita bertemu lagi di episod yang akan datang di Sentuhan Kasih yang dibawakan oleh Detektif. Terima kasih kerana menonton ya guys.